Baik, terima kasih kepada rakan setugas Norintan dan juga Nadirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada penonton. Alhamdulillah kita bersua pada pagi ini untuk berkongsi makluman dan juga satu bahan sisipan yang kami sediakan untuk tontonan kita bersama. Dan apakah perkara audio di luar sana, kami doakan agar audio dalam keadaan yang sihat walafiat hendaknya. Dan kita doakan juga agar apa jua aktiviti yang audio ingin lakukan pada hari ini akan berjalan dengan lancar. Audio saya kongsikan terlebih dahulu di sini mengenai dengan Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Penghulu Mukim Telisai dan Ketua Kampung Telisai Mukim Telisai Daerah Tutong, khususnya bagi penduduk Kampung Telisai, STKRJ Telisai, Kampung Danau dan sekitarnya, akan diadakan pada hari Jumaat 21 Oktober 2022 dan akan diadakan pada jam 8 pagi di Dewan Sekolah Rendah Tumpuan Telisai, Kampung Telisai, Daerah Tutong. Dan pada 23 Oktober 2022, hari Ahad, jam 8 pagi, akan diadakan Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Penghulu Mukim Telisai, Ketua Kampung Bukit Beruang dan RPN Bukit Beruang Asal dan Ketua Kampung RPN Bukit Beruang Kawasan 3, Mukim Telisai, Daerah Tutong, khususnya bagi penduduk Kampung Bukit Beruang, RPN Bukit Beruang Asal dan RPN Bukit Beruang Kawasan 1 hingga 4 dan insyaAllah akan diadakan di Dewan Kemasyarakatan Kampung Bukit Beruang Daerah Tutong. Jadi kepada penduduk-penduduk kampung yang layak untuk mengundi yang tinggal di kawasan yang dinyatakan harap maklum dan diharapkan akan dapat turut serta bagi Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Penghulu Mukim Telisai dan Ketua Kampung. Baik, ada untuk selanjutnya pula mari kita saksikan bahan yang kami sediakan untuk tontonan audio pada pagi ini. Dastar merupakan busana yang dipakai pada bahagian kepala dan tambatan dastar itu adalah sebagai satu karya bagi kita orang-orang Brunei yang dibanggakan di samping sebagai teras kebudayaan orang-orang Melayu. Dastar ibarat pelengkap pakaian cara Melayu yang digunakan di rumah-rumah dan majlis-majlis beradat sejak dulu lagi. Dastar atau tanjak adalah sebahagian warisan busana Melayu yang digunakan dalam masyarakat Nusantara sebelum daripada songkok. Salah seorang pengusaha dari daerah Tutong mempunyai kemahiran dan pengetahuan yang luas mengenai dastar sempat kami temui. Awang Airul Shahrizam bin Haji Muhammad Daud. Okey, di antaranya yang ada di sini ialah nama dastar ataupun tanjak ini ialah pancung tak bertanya. Dan ini simpulannya adalah dipanggil simpulan garam sebuku. Nama tanjak ini dipanggil pancung tak bertanya, melambangkan ciri si pemakai, iaitu dahulunya ia dipakai hanya untuk seorang yang berpangkat di dalam istana seperti bentara yang dimanahkan oleh raja untuk menugaskan apa-apa yang dinyatakan oleh dalam istana. Yang ada di sini ini adalah solok timba, dastar solok timba. Ianya dipakai oleh seseorang yang berpangkat tinggi seperti Hulu Balang Diraja, seperti Laksmana di dalam istana. Hanya orang yang berpangkat yang diberikan hanya boleh memakai jenis ini. Ini ialah tingkat ini dipanggil jinjang ataupun ia tingkat ini ada ganjil 3, 5, 7. Tingkat ini menandakan darjat ataupun pangkat seseorang. Sekiranya macam Karangani, kalau pangkatnya jenderal, ia akan banyak lagi tingkatnya. Dan ini adalah simpulan kasih berpaut. Simpulannya, cara pemakaiannya juga sama, di telinga di sebelah kanan, lambaiannya menghala ke sebelah kiri. Jadi apa yang ada di hadapan sekarang, saya akan menunjuk cara menambat dastar jenis layar bahtera. Mula-mula ketani lipat 2, selepasnya bentuk 4 segi tepat dilipat 2 menjadikan 3 segi, bentuk yang ada sekarang. Untuk mengetahui mana depan dan mana belakang, pastikan yang ada corak tepi kain menghala di sebelah kanan. Dan ini
di belakang, sebelah dalam. Mula-mula di sebelah dalam ini kita akan mencari tapaknya dahulu. Tapaknya saya akan membuat lipatan pertama, anggaran paras 3 ataupun 4 jari. Lipatan pertama, selepas itu pusing ke belakang. Lipatan kedua untuk membuat tingkat ataupun jinjang, dipanggil jinjang. Tingkat anggaran dalam 1 jari, paras jari. Kalau orang dahulu kala cara membuat, ia tidak akan menyukat, dia akan membuat sukatan dengan anggaran daripada jari si pembuat sendiri. Seterusnya yang ketiga, dari atas diangkat ke dalam. Seterusnya ini dipanggil lipatan menyingit rancong. Kiri di dalam dan sebelah kanan di atas. Untuk menampakkan tepi lambaiannya. Ini dipanggil di atasnya, dipanggil lambaian. Seterusnya dilipat ke dalam. Untuk memastikan ianya bentuknya rapi, kita lipat dengan kemas. Orang dahulu menggunakan kaki lutut untuk menampakkan bentuknya supaya bulat. Untuk mendapatkan simpulan dan lambaiannya kiri dan kanan. Sekarang sudah nampak terbentuk lambaian menghala ke sebelah kiri, yaitu dastar layar bahtera. Sekarang saya akan melipat untuk menghasilkan simpulan. Dilipat keluar. Tepi. Ini dipanggil simpulan kasih. Sudah nampak terbentuk. Inilah simpulan layar bahtera. Inilah dia yang saya nyatakan ini adalah dastar layar bahtera. Lazimnya material yang digunakan adalah kain tenunan Brunei yang ditambat cantik. Kira-kira lebih 20 jenis tambatan dastar Brunei yang terdapat di negara ini, antaranya helang benari, singa menerpa, layar bahtera, nakhoda belayar, hulu balang diraja, dastar taruna dan bermacam jenis lagi. Setiap jenis dastar berbeza corak dan tambatan lipatannya, serta jenis kain corak biasa dipakai oleh orang kebanyakan, manakala para bangsawan pembesar dalam istana akan mengenakan dastar jenis calak atau songket. Sebelum menambat dastar, hendaklah diteliti dahulu akan kain dastar mana yang di sebelah dalam dan yang mana untuk luaran. Bibir 4 segi itu hendaklah dijahit atau sudah bergandam. Kain yang beliau gunakan berukuran tidak kurang 30 hingga 36 inci 4 persegi ini sudah dilapiskan di dalamnya dengan kain khas seperti kain kolar baju ataupun kertas yang sederhana tebalnya. Beliau memilih untuk mendalami hal yang berkaitan dengan dastar maupun tapihan sinjang kerana sudah lahir kecintaannya terhadap budaya Melayu setelah berjaya mempelajari banyak perkara. Sekaligus bakatnya ini dimanfaatkannya dengan membukakan perkhidmatan kursus menambat dastar dan penyediaan dastar di butik pakaian pengantin untuk lelaki. Keunikan pemakaian dastar dapat dilihat pada seni tambatan dastar itu sendiri. Tambatannya melambangkan ketelitian dan kehalusan seni juga ketamadunan dan tahap pemikiran orang dahulu kala. Saya akan seperti kain sendiri, ada juga yang menempah untuk siap sedia kain daripada saya sendiri, dan ada juga yang menempah daripada kain si penempah sendiri, seperti kain kain jong sarat ataupun kain-kain biasa, songket biasa.
Alhamdulillah, sebenarnya daripada basic, sebenarnya daripada minat itu sendiri. Jadi daripada minat, tercetusnya ilham ataupun tercetusnya buah pikiran itu untuk mengetahui mendalami mengenai dengan macam mana cara pemakaian orang Melayu dahulu kala. Jadi sampai ketika ini saya pun meneruskan delegasi daripada orang dahulu, daripada nenek moyang saya sendiri. Okay, harapan saya sebagai pencetus dan seorang seni kraft, pembuatan dastar ataupun menambat dastar, berharap kepada generasi muda sekarang akan dapat mencintai sedikit, mengetahui asal-usul pemakaian perhiasan di atas kepala oleh orang-orang Melayu dahulu kala, dan mengetahui cara-cara dan nama-nama apa itu dastar dan di mana ia sesuatu yang boleh dipakailah. Selagi penggunaan dastar masih mendapat tempat di negara ini, setentunya usaha-usaha mengekalkannya juga pengendalian sememangnya dapat memberi pengetahuan dalam menambat dastar dan memupuk kefahaman, kesedaran serta menanamkan rasa cinta terhadap warisan budaya. Mudah-mudahan penggunaan dastar akan terus menjadi amalan agar ia kekal hingga ke generasi akan datang.